sebagai pembukaan untuk musim yang ke-16 ini. Tamatkan rehat, mulakan semangat, kembali bertarung, perjuangan disambung. Ayolah buka gelanggang keramat, mengejar satu piala teragung. Kita buka MPL Malaysia dengan perlawanan Monster Vicious berhadapan Team Vamos. Kalau saya bila awak buka gelanggang, dia rasa... Saya nak rasa-rasa. Okay. Sekarang ni kalau kita tengok dekat dalam situasi keadaan untuk kedua pasukan, tak ada masalah sangat untuk fasa early game sebabkan mereka punya jungler tak ada isu untuk dapatkan buff pada awal permainan. Cumanya, kalau Roma masing-masing mampu untuk bergerak dengan lebih agresif untuk melakukan invade jungle, itu akan jadi satu kelebihan kepada pasukan tersebut. Cumanya kalau kat bahagian tengah sekarang ni, untuk Clokun, walaupun dia berjaya untuk memberikan poking damage yang agak tinggi, Bondos dan juga Leoni kerap juga memberikan pertahanan cukup baik kepada pasukan Monster Vicious, mengelakkan lagi tim Vamos untuk berikan serangan yang bertubi-tubi kepada pasukan mereka. Saya rasa susah kalau mereka nak memberikan gerakan agresif terlampau awal disebabkan Vamos berlandaskan berpasal late game. Manakala untuk Monster Vicious, Roma yang dia masuk adalah chip. Jadi sedikit sukar kalau nak bermain dengan agresif pada pasal awal game ini. Namun begitu, Monster Vicious daripada sudut early game, mereka agak kuat sampai sebentar di bahagian tengah. Mungkin akan hilang untuk Zorn. Nyawa yang direndahkan dengan begitu pantas. Bondos masih lagi mendahagakan darah untuk Zorn. Namun begitu masih lagi sempat. Ada revitalize yang boleh ditekan buat kali ini. Tapi sayangnya nampak macam kena freeze ni untuk pasukan Vamos. Apakah ini akan memberikan impak besar kepada bahagian first turtle nanti, Karakuri? Ya, pastinya akan memberikan sedikit sebanyak gangguan. Dan saya suka dengan perubahan patch yang diberikan kepada Yves itu saja dibawa masuk kembali dalam meta. Lihat saja tekanan yang diberikan dengan poking damage yang telah pun dipertingkatkan, menyebabkan freeze lane terjadi di bahagian tengah. Bagaimana situasi di bahagian atas pun masih lagi seimbang, tapi TB di bahagian tengah. Uni cuba untuk masuk. Alamak, hilang TB. First blood untuk Uni. Agak awal, baru saja mencapai level 4 dan first blood berlaku. Kita tahu yang kelebihan awal kemungkinan besar memang akan ada untuk Monster Vicious. Tapi kejatuhan kematian pertama ini seakan-akan satu kecederaan parah juga untuk GB. Di saat Turtle hidup, di saat itu adalah pergaduhan retribution yang pertama. Tapi sama sebentar, Uni berjaya untuk mendapatkan yang gorgeous. Turtle yang pertama untuk pasukan Monster Vicious. Tapi tengok macam mana Bobo masuk sebentar tadi. GB ditumbang oleh Bondos. Satu sapuan daripada pasukan Monster Vicious tadi yang cukup menarik pada Momo. Momo tanpa menggunakan flicker sekalipun tetapi berjaya menggunakan panel slash cukup berkualiti. Turtle dapat GB mati 2 kali. Dia baru saja keluar daripada rumah nak menghirup udara segar di kawasan Turtle. Tetapi terus saja dikorbankan untuk kali yang kedua. Pastinya tekanan semakin lama semakin besar kepada jungler pasukan Vamos ini. Tapi kita juga kena lihat apakah keputusan daripada pasukan Monster Vicious untuk bergerak dengan lebih agresif. Hilang terus di dalam Momo. Clokun hampir dikejar tapi tengok macam mana Monster Vicious terus-menerus dengan setiap pergerakan pada Leoni yang mampu untuk menghantar ke semua pemain mereka, menyebabkan pasukan Vamos terus-menerus kehilangan pemain mereka secara bertubi-tubi. Saya suka mereka gunakan kelebihan mereka sebaik yang mungkin. Mereka berjaya memberikan tekanan kepada Chibi, berikan gangguan di kawasan janggal, tapi Chibi berjaya untuk mendapatkan satu kill, berjaya untuk menebus semula kesilapan beliau. Silapan yang berlaku cuba untuk dipulihkan semula oleh Chibi dengan kill yang pertama dimiliki. Dalam waktu ini juga kita perlu lihat bagaimana Leoni sudah pun berjaya untuk memainkan chip ini dengan boleh kita katakan cukup berkualiti. Bila di saat chip ini dah ada dalam kedudukan winning, itu akan menjadi tekanan lebih besar untuk pasukan Vamos. Ya, disebabkan di mana kalau mereka untuk keluar mendapatkan resources juga kena sentiasa berhati-hati. Di bahagian atas mungkin ada sedikit banyak asakan di antara kedua-dua pasukan buat ketika ini menantikan Turtle yang kedua di mana akan hidup 20 saat sahaja lagi. Lihat, zona yang agak awal dilaksanakan oleh Monster Vicious untuk memastikan pasukan Vamos tidak mampu untuk mendekati kawasan tersebut. Dan permulaan Turtle sudah pun dipegang rapi oleh Monster Vicious. Cantik bagaimana pengawalan bush yang dilaksanakan oleh Monster Vicious. Bagaimana Leoni dan juga Bondos mengawal kawasan perairan ini baik. Tapi CB nampak macam tak minat untuk Turtle. CB minat dengan kill. CB minat dengan Momo dekat bawah tu. Uni terus saja percuma dapatkan Turtle yang kedua untuk pasukan Monster Vicious. Tim Vamos kali mereka cuba untuk bertukar arah memandangkan mereka berada di keadaan yang perlukan objektif, tapi Gorgeous di bahagian bawah diasak, dikejar, mungkin akan hilang kali ini untuk Gorgeous. Namun begitu masih lagi ada flicker. Sempat untuk melarikan diri daripada ditangkap oleh pasukan Monster Vicious. Tapi Clokun dia dapatkan apa buff milik CB. Satu persoalan yang besar.
Ini persoalan besar. Tapi Yang apa? yang saya suka adalah sekurang-kurangnya pasukan Vamos, mereka tahu mereka kalah daripada sudut kawalan kawasan turtle sebentar tadi. Mereka memilih untuk mendapatkan kill. Mereka memilih untuk memberikan tekanan di bahagian yang berbeza. Mereka tidak cuba untuk menewaskan Monster Vicious di saat mereka mempunyai kelebihan. Dan ini yang menyebabkan Vamos mula mengejar sikit sebanyak perbezaan ekonomi di antara kedua pasukan. Sekarang ini, perbezaan hanyalah 1,000 gol sahaja yang memisahkan kedua pasukan. Akan tetapi, kita perlu sedar juga untuk Chibi yang sebenarnya dia boleh untuk membuka vision bagi pasukan Vamos. Mampu untuk menggunakan Monster Shocker itu untuk mencari kedudukan chip. Tidakkah itu sedikit sebanyak menyukarkan keadaan untuk Leonie melaksanakan sebarang flanking? Ya, itu pastinya akan memberikan gangguan, tapi kita kena melihat bila masa yang paling sesuai untuk menggunakannya. Sekarang ini tumpuan di bahagian atas. Ini kejar Dawn. Dawn cuba untuk memancing pasukan Monster Vicious untuk memulakan pertempuran. Tapi dalam masa yang sama, Natko juga memedihkan. Agak sukar untuk Uni masuk secara bersendirian di bahagian atas. Cepat sekali. Lihat bagaimana Momo. Untuk first turtle, dia berikan sumbangan yang cukup besar. Tapi sejak daripada itu, kita tidak dapat lihat banyak sumbangan daripada Momo untuk ke arah lane ini. Mungkin A burger with 10 ringgit off? Tastes like a shock deal. disebabkan cutting lane daripada Gorgeous. Ya, itulah sebabnya kenapa apabila mereka melihat Alot, terus sahaja Eunice dibawa masuk. Ini adalah disebabkan mereka tahu Momo, Alot sangat-sangat diperlukan di dalam pertempuran. Tetapi kalau Gorgeous, kalau Uranus ini memberikan tekanan tanpa henti di bahagian side lane, Momo nak tak nak, kena stay di bahagian lane, tak dapat menyertai mana-mana team fight. Membeli masa yang penting kepada pasukan Vamos. Tapi Natko, Tengok macam mana perasaan Natko. Ada blazing duet tapi tak boleh nak buat apa. Tumpang di tangan Ram. Dan juga dah tak ada dua gugur. Gorgeous cuba tertangkap, Gorgeous bukan ditumbangkan. Tapi Kloko cuba untuk merujukkan muka kepada pasukan Monster Vicious. Tetapi cukup. Apabila dua pemain yang berjaya untuk ditumbangkan, Gorgeous masih lagi ingin memancing pasukan Monster Vicious sebuah kali. Tapi tengok macam mana Gorgeous ditangkap, Gorgeous dikejar, Gorgeous hilang di tengah bondol. 3 pemain daripada pasukan Vamos tumbang. Ini juga mengakibatkan total dimiliki bersih. 3 total penuh untuk Monster Vicious. Tidak cukup dengan itu. Chibi. Uni memberi sapaan sedikit. Berjaya juga mendapatkan buff milik Chibi. begitu kejam, begitu jahat. Tekanan tanpa henti masih lagi betul-betul dilepaskan oleh Monster Vicious kepada pasukan Vamos. Dan ya, nampaknya terjawab juga soalan kita. Chip masih lagi relevan. Chip masih lagi memberikan impact dengan shortcut yang dibawa masuk di dalam line of dawn ini. Sama seperti dalam kehidupan, di mana siapa yang mempunyai jalan pintas, siapa yang mempunyai kabel, pastinya mempunyai jalan ke arah kejayaan yang lebih mudah lagi. Saya suka dengan yang kabel tu sebenarnya. Sekarang ni nak tengok macam mana pasukan Vamos pula boleh dapatkan kabel yang baik apabila minit permainan dah mula masuk minit yang ke-7. Sebab pasukan Monster Vicious mereka dah ada 6 kill dalam genggaman dalam keadaan objektif juga didahului oleh mereka. Kita lihat daripada sudut itemization. Untuk Uni, 2 item dah dimiliki sedangkan belum lagi untuk Chibi. Saya rasa itu adalah disebabkan sikit sebanyak tekanan sebentar tadi. Tapi kita juga kena melihat daripada sudut goal laner. Sekarang ini perbezaan di antara kedua goal laner sahaja. 1,500 gol yang memisahkan. Hampir 1 item yang membezakan. Ini juga menyebabkan Raf mampu untuk bergerak dengan lebih agresif. Natko masih lagi kena memberikan fokus kepada sudut farming buat ketika ini. Tapi dengan siege composition yang dimiliki oleh mereka, dan kita dah pun bincang daripada fasa awal game sebentar tadi, Vamos lebih berkuasa pada fasa late game. Mereka kena bermain dengan lebih bersahabat sahaja terlebih dahulu, membeli masa yang sangat-sangat diperlukan. Untuk menangkan team fight, saya rasa cukup berat untuk Vamos nak memastikan diorang boleh counter in case pergerakan shortcut itu. Mungkin mereka perlu untuk melaksanakan pancingan-pancingan shortcut saja. Kalau mereka nak betul-betul fight dalam shortcut tu, macam ni lah dia akan jadi. Hai, Natko terus hilang di tangan Bobo. Kali ni tengok macam mana Zon yang cuba untuk dikejar. Zon hilang di tangan Bobo. Double kill untuk Bobo macam tu. Triple kill untuk Bobo. 3 pemain untuk pasukan Vamos lesap di bahagian atas. 5 kill untuk Momo. Satu pembelian yang cukup berbaloi. Kalau kita lihatkan dalam perlawanan ini saja, menunjukkan kualiti yang cukup berbeza. Seakan-akan dengan nafas baru, prestasi masih lagi cukup padu.
Dia yang berjaya untuk shutdown kepada Natco sebentar tadi. Zon dah buka highway. Dia dah bayar tol. Kena colik, kena tarik keluar daripada highway tersebut. Kemudian juga berjaya untuk menjatuhkan beliau, menjebakkan counter engage. Ini idea daripada pasukan Vamos. Apabila adanya shortcut, clearance pathway dibuka, semuanya berterabur. Tetapi apabila masih lagi berjaya ditangkap satu persatu, gerakan untuk menyelamatkan diri tidak berjaya dicapai. 2 kill sahaja setakat ini untuk pasukan Vamos. Mereka perlukan late game. Tetapi belum pasti late game mahukan mereka. Zon terkena satu Zon. Zon cuba nak dicari Alamak. Natcon cuba nak masuk tapi tersekian pula nombor main tersebut. Natcon tumpah dengan Udin. Zon juga datang. Ada mana siapa Sini. nak tahu. Mencari pemain lagi di bagian depan. 3 pemain datang. Ada pemain main Google Koko hilang. Rata ke atas pasukan tim Vamos. Monster Vicious mendapatkan wipe out pertama musim ke-16. Malah mungkin saja akan menjadi perlawanan paling pantas untuk musim kali ini. Terus masuk ke dalam base. Ini adalah penamannya untuk game pertama. Raksasa mengganas. Vamos ditumbangkan. Selepas berehat satu musim, raksasa ini cukup memikirkan kenyataan. Mereka datang dengan kelaparan dan mangsa yang pertama yang dibaham adalah Vamos. Satu mata sudah pun dimiliki. Permulaan yang cukup baik untuk pasukan Monster Vicious. Cukup kemas, cukup rapi. Daripada awal permainan